A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Apa khabar sedang penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru, saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kembali kita bersiaran pada pagi ini untuk Tanyalah Ustaz bagi edisi Khamis bersamaan dengan 27 Oktober 2022, 1 Rabiul Akhir 1444 Hijri, dan alhamdulillah tajuk yang sama-sama bakal kita diskusikan, bincangkan pada pagi ini iaitu ilmuwan Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi sebagaimana biasa kita bawakan ke studio bintang ilmuwan yang telah pun bersama dengan kita pada pagi ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Nur Effendi Hamid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Khabar nasihat. Alhamdulillah Ustaz. Dari Johor saya. Ya, alhamdulillah kita terbangkan khas untuk anda para penonton ke studio Tanyalah Ustaz Al-Fadhil Ustaz Nur Effendi Hamid. Dan saya mesti ingat sebelum ni siaran bersama dengan Ustaz telah menjelajah 36 negara Ustaz. 37. 37. Saya silap satu negara kurang Ustaz. Jadi insya-Allah selepas ni cukup 38. Dan jangan lupa ajak saya sekali terima insya-Allah. Baik, jadi para penonton sebagaimana biasa untuk siaran kita pada pagi ini tidak lengkap soal jawab kita jika anda tidak menghantarkan soalan. Jadi untuk sebarang kemusykilan dan juga soalan yang berkaitan topik kita pada pagi ini, ilmuwan Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, anda boleh hantarkan soalan anda menerusi talian ataupun panggilan telefon yang tertera di kaca TV anda, ataupun paling mudah hantarkan ataupun tinggalkan kemusykilan anda di laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran sebagaimana biasa serentak di TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Jadi sama-sama kita akan kurang lebih 2 jam ni kita akan bersama dengan Ustaz Effendi Hamid. Siapakah ilmuwan Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan apakah yang boleh kita ambil iktibar daripada kehebatan dan juga keagungan beliau insya-Allah. Jadi untuk mukadimah topik kita pada pagi ini saya serahkan kepada Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Da'i Anas yang telah memulakan mukadimah pada pagi ini dengan semangat, masya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita bersiaran untuk membincangkan tentang seorang ulama yang hebat, yang mana ulama ini telah dipuji dan telah diiktiraf oleh ulama-ulama yang hebat juga. Untuk seseorang itu kita kenali sebagai seorang yang hebat ilmuannya, bukannya dia sendiri yang memberitahu bahawa aku adalah hebat, tidak, tetapi disahkan dan diiktiraf oleh ulama-ulama yang muktabar. Tajuk perbincangan kita pada pagi ini insya-Allah tentang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Seperti mana Ibnu Kathir, Ibnu Rajab, Al-Zahabi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini ulama-ulama yang hebat ini telah mengiktiraf Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, maka kita telah pilih tajuk tentang tokoh yang hebat ini untuk kita bincangkan. Baik, siapakah beliau ini? Beliau adalah satu orang pengarang kitab yang sangat banyak. Salah satu daripada bukti keilmuan beliau bahawa beliau telah mengarang kitab dalam pelbagai bidang ilmu, sama ada dalam aqidah ataupun fiqh, usulul fiqh, dalam tazkiyatun nafs dan dalam tajuk-tajuk tertentu. Beliau telah mengarang kitab yang mana kitabnya dijadikan rujukan hingga ke hari ini dan dalam bidang yang berbeza. Contohnya beliau akan mengarang kitab dalam bab akidah, maka sehingga orang-orang yang mahir dalam akidah rasa berpuas hati dengan karangan beliau.
Dan begitu juga dengan kitab dalam bidang tib contohnya, iaitu perubatan Islam yang dikenali sebagai tib nabawi. Kan biasa kita dengar tib nabawi kan, perubatan nabawi, perubatan secara Nabi SAW, perubatan Islam, sebenarnya dipelopori oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dan beliau ni adalah satu orang ulama yang disayangi oleh ramai orang. Sama ada berlainan mazhab dengan beliau ataupun sama mazhab dengan beliau, kebanyakan ulama-ulama sangat menyayangi dan menyanjungi beliau. Walaupun ada sedikit perselisihan dalam beberapa pendapat, tetapi secara umumnya beliau adalah ulama yang sangat dihormati. Hinggalah Ibn Kathir, satu orang ulama mufassir yang hebat, yang kita selalu dengar tafsir Ibn Kathir adalah tafsir yang paling terbaik dan sebagainya. Ibn Kathir mengatakan bahawa tidak pernah aku jumpa sesiapa pun yang hidup di zaman aku ini yang ibadatnya lebih hebat daripada Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan tentang beliau pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada kehebatan tokoh yang kita bincangkan ini, insya-Allah. Insya-Allah, tabarakallah. Bila Ustaz sebut tentang Tibbun Nabawi, itu kitab yang sangat masyhur, Ustaz, yang membicarakan tentang sunnah-sunnah baginda Nabi SAW dalam perubatan khususnya. Jadi yang tak perlu kita pandang enteng, kerana ianya adalah satu perkara yang memberi kebaikan kepada kita, khusus dalam bidang perubatan. Jadi Ustaz, mungkin kita akan ceritakan selepas ini mungkin sebagai tambahan info tentang Tibbun Nabawi. Tapi sebelum tu Ustaz, kita ingin raikan terlebih dahulu soalan yang pertama yang telah pun ada di Facebook. Sahabat kita bertanya, Mas Ripah Nur Jama'in. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah nama sebenar Ibn Qayyim dan mengapakah beliau dikenali dengan panggilan Ibn Qayyim Al-Jauziyah? Yang kedua soalannya, dari negeri manakah asal usul beliau dan pada tahun bilakah beliau dilahirkan? Dan adakah beliau merupakan seorang guru dan mempelajari pelbagai bidang ilmu, antaranya hadis, Arab dan juga fiqh? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, alhamdulillah, satu soalan yang baik untuk kita membincangkan tentang tokoh yang hebat ini, Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Baik, yang pertama sekali tentang nama beliau. Nama beliau Muhammad. Muhammad, nama ayah beliau iaitu Abu Bakar, Muhammad bin Abu Bakar bin Ayub bin Sa'ad Al-Zar'i Ad-Dimashqi. Nama Muhammad, tetapi beliau dikenali sebagai Ibn Qayyim. Nama Muhammad tetapi dikenali sebagai Ibn Qayyim. Kenapa? Sebab orang Arab ni dia biasa, dia nama berbeza, panggilan berbeza. Contohnya Anas ada anak nama dua Humairah. Abu Humairah. Jadi orang Arab akan panggil Anas Abu Humairah. Saya Nur Effendi, orang Arab akan panggil anak saya yang paling besar iaitu dengan gelaran Abu Amir. Ayah pada Amir. Ini biasa orang Arab. Jadi namanya Muhammad tetapi dikenali juga sebagai Abu Abdullah, iaitu ayah pada Abdullah, anaknya. Dan juga dikenali sebagai Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa dikenali sebagai Ibn Qayyim Al-Jauziyah? Walaupun namanya Muhammad bin Abu Bakar bin Ayub bin Sa'ad bin Nasir bin Haris Az-Zir'i Ad-Dimashqi. Kenapa dipanggil sebagai Ibn Qayyim Al-Jauziyah? Bahkan mungkin ramai yang tak tahu nama dia Muhammad. Setakat orang tahu dipanggil sebagai Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Kenapa? Sebab tuan-tuan, perempuan, para penonton yang minta Allah SWT sekalian, pada ketika itu di zaman beliau ada dua madrasah, iaitu madrasah ni, kalau kita sebut madrasah dari Malaysia mungkin kita nampak satu institusi pengajian yang kecil, tetapi pada ketika itu madrasah adalah satu, dipanggil jamiah juga ataupun university, satu sekolah yang besar. Ada dua sekolah besar, ada dua universiti besar pada ketika itu. Salah satunya ialah Al-Jauziyah, Madrasah Al-Jauziyah, iaitu nama madrasah. Al-Jauziyah ni nama madrasah. Ayah kepada Muhammad ni, yang tokoh yang kita sedang bincangkan ini, yang bernama Abu Bakar, beliau adalah salah seorang daripada pengasas dan juga mudir, dan iaitu pengetua, dan dialah yang telah banyak memajukan Madrasah Al-Jauziyah ini. Hingga dia dipanggil sebagai Abu Bakar, dia dikenali sebagai Qayyimul Jauziyah. Qayyim ni maksudnya pendiri, orang yang menjaga, orang yang mengambil berat tentang Madrasah Jauziyah ni. Hinggalah anak beliau, iaitu yang dikenali sebagai Ibn Qayyim ni, dipanggil sebagai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu maksudnya anak, anak kepada pengasas dan mudir Al-Jauziyah. Itu dia punya maksud Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tu. Dan
ramai orang keliru. Mungkin sesiapa yang belajar sedikit sebanyak agama, penulis-penulis kitab bahasa Arab dan sebagainya, keliru dengan Ibnu Jauzi. Dulu pun saya mula-mula belajar dulu keliru juga tu. Al-Jauziyah. Ibnu Jauzi tak Al-Jauziyah tu. Kalau Al-Jauziyah memang Ibnu Qayyim lah. Tapi kalau dalam kitab-kitab, dalam rujukan ditulis Ibnu Jauzi saja, maka beliau adalah seorang tokoh yang berbeza, yang lain. Ibnu Jauzi ni dia lahir sebelum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, iaitu dua ulama ni yang hebat. Ibnu Jauzi dia berketurunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, iaitu Al-Qurashi. Tetapi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dia adalah insan tokoh yang lahir di Dimashq, iaitu di tanah Syam, di Syria, yang bukanlah berketurunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, itu tentang soalan yang pertama tadi, iaitu tentang nama beliau dan kenapa dipanggil namanya sebagai Ibnu Qayyim. Kemudian beliau dilahirkan di satu kampung yang kecil, iaitu Zira', kampung Zira', yang mana daripada kampung ini sebenarnya telah lahir ramai ulama. Di antaranya ialah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini sendiri, tetapi beliau telah membesar di Damsyik, bahasa kita panggil Damsyik. Beliau telah dibesarkan di sana dan telah menuntut ilmu di sana dan telah mengambil banyak ilmu-ilmu daripada para ulama di tanah Syam. Dan soalan seterusnya, beliau telah bertanya tentang adakah Ibnu Qayyim ini telah mempelajari ilmu-ilmu agama yang hebat seperti hadis, bahasa Arab, fiqh dan sebagainya. Ya, sudah pasti. Sudah pasti. Kerana itulah kita pilih beliau untuk kita bincangkan pada pagi ini, yang mana Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ni terkenal dengan mazhabnya, iaitu mazhab Hambali. Terkenal dengan mazhab Hambali, iaitu fiqhnya bermazhab Hambali. Tetapi dalam karangan-karangan kitab beliau paling banyak mengarang tentang tazkiyatun nafs, iaitu tentang jiwa, tentang roh, tentang akal, tentang hati, tentang lisan, iaitu tentang tazkiyatun nafs, bagaimana untuk kita membaiki diri. Bahkan kata-kata beliau yang terkenal, beliau mengatakan bahawa afradul jihad, iaitu jihad yang paling fardu, yang paling penting ialah jihadun nafs, iaitu kita melawan hawa nafsu kita sendiri. Dan jihadul qalb, kita mendidik, kita melawan penyakit-penyakit hati. Dan juga jihadud dunya, kita lawan untuk supaya hati kita tidak mencintai dunia. Ini adalah kata-kata beliau yang masyhur. Dan beliau memang mengarang kitab-kitab yang sangat hebat. Contohnya tentang Ighathatul Lahfan. Kita ambil satu contoh, kitab yang dikarang oleh beliau. Walaupun beliau hebat dalam hadis, beliau hebat dalam tafsir, dalam bahasa Arab, dalam fiqh dan sebagainya. Untuk kali pertama, untuk blok pertama ini, kita ambil satu contoh tentang kitab beliau, Ighathatul Lahfan min Makayidi Syaitan atau min Masayidi Syaitan, iaitu satu kitab bagaimana dia menceritakan jenis-jenis hati. Jenis-jenis hati, supaya kita ni jelas, kita muhasabah diri kita bahawa aku ni jenis-jenis hati yang mana. Jenis hati secara ringkasnya beliau membahagikan kepada tiga: al-qalbus sahih, al-qalbus saqim, al-qalbul mayyit, iaitu hati yang sahih, hati yang sehat, hati yang berpenyakit, dan hati yang mati. Jadi kalau kita muhasabah diri kita, kita ni adakah hati yang sehat? Macam mana nak tahu hati yang sehat? Beliau telah membawa 13 bab dalam kitab Ighathatul Lahfan untuk menceritakan tentang hati saja, pembahagian-pembahagian hati ini. Bagaimana untuk kita memastikan hati kita sehat? Kalau kita rasa hati kita sakit, bagaimana untuk membaiki hati kita ni supaya jadi sehat? Dan apatah lagi kalau hati kita ni mati. Jadi tiga jenis hati yang perlu kita ketahui. Dan bagaimana hati nak sihat tu sudah pastilah, seperti mana beliau mengatakan, hati yang sihat hanyalah hati yang benar-benar kenal Allah dan hanya hati yang banyak berjinak dengan Al-Quran, dengan zikrullah. Wallahu alam. Ini sebahagian sedikit sahaja daripada kitab Ighathatul Lahfan yang sangat terkenal, iaitu salah satu kitab daripada 98 kitab karangan beliau. Ini adalah salah satu kitab yang paling terkenal yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Insya-Allah, tabarakallah. Tazkiyatun nafsu, penyucian jiwa dan juga hati, satu perkara ataupun elemen yang penting dalam kehidupan kita, kerana firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana harta benda dan anak pinak tidak lagi bermanfaat
Betul Ustaz melainkan orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang sejahtera. InsyaAllah Ustaz banyak lagi akan kita kongsikan untuk tajuk ilmuwan Islam kita Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Selepas ni Ustaz banyak lagi soalan akan kita raikan. Terus setiap menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah. Syukur kita masih lagi bersiaran untuk pagi ini dengan topik ilmuwan Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Semestinya dalam Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Dan para penonton, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nur Effendi Hamid. Dan Al-Fadhil Ustaz, kita telah pun menjawab soalan daripada sahabat kita sebentar tadi di Facebook. Dan kita ingin raikan soalan yang kedua juga daripada sahabat kita di Facebook. Muhammad Hafizi Hafiz bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, apakah kehebatan dan kepakaran yang dimiliki oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Kemahiran beliau Ustaz. Baik, masya-Allah. Alhamdulillah, satu soalan yang baik. Mudah-mudahan daripada situ kita dapat ambil iktibar dan kita bawa dalam kehidupan kita. Ini salah satu daripada tujuan kita belajar sirah Nabi SAW dan juga sirah para ulama. Yang mana apa-apa yang baik kita ambil dan kita bawa dalam kehidupan kita, dan tidak ada manusia yang maksum selain daripada Nabi SAW. Walaupun kita menceritakan tentang Ibnu Qayyim, kita sudah pasti ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan beliau, seperti mana bukan sahaja beliau, bahkan imam yang lebih terdahulu daripada beliau, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik dan sebagainya, Ibnu Abu Hanifah. Walaupun imam-imam yang hebat ini pun ada juga orang tak puas hati dan tidak bersetuju dengan beliau, apatah lagi ulama-ulama yang datang selepas 4 imam yang hebat ini. Jadi beliau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebenarnya yang paling terkenal sekali, beliau ni terkenal dengan ilmu dan ibadatnya. Ilmu dan ibadat ni dua perkara yang tergabung, yang ada dalam sifat diri Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yang mana perkara ini diiktiraf sendiri oleh anak murid beliau, iaitu Ibnu Katsir dan juga Imam Az-Zahabi dan juga Ibnu Rajab Al-Hambali dan beberapa ulama yang lain. Iaitu beliau ni terkenal dengan ilmuwan, iaitu pakar ilmu. Apabila beliau membahaskan tentang sesuatu ilmu, beliau akan menceritakan secara detail perbahasan sama ada daripada perbandingan mazhab, iaitu daripada 4 mazhab Imam Syafi'i, walaupun beliau bermazhab Hambali, tetapi beliau akan membawa pendapat-pendapat daripada mazhab-mazhab yang lain dan akan datangkan dengan dalil-dalil, dengan hujah-hujah. Bahkan dia akan beritahu sumber-sumber kitab, walaupun pada ketika itu tidak ada komputer untuk jadikan mudah untuk merujuk mana-mana kitab, dan tidak ada Syekh Google dan tidak ada app-app tertentu, tetapi semuanya berada dalam dada beliau yang dipanggil sebagai al-ilmu fi sudur. Kali ini jelas ketika beliau mengarang kitab Zadul Ma'ad, salah satu kitab beliau yang terkenal, nama kitabnya ialah Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad.
Ini kitab ini menceritakan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW dan sirah Nabi SAW. Iaitu kalau cetakan sekarang ni dalam 5 jilid. Ada setengah percetakan cetak 4 jilid yang tebal, dan yang sederhana saiznya lebih kurang 5 jilid. Baik, dalam kitab tersebut beliau telah membawa, contohnya bab pertama beliau telah membawa tentang pilihan-pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau telah memulakan dengan satu perbincangan manusia-manusia yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kalangan malaikat. Allah Ta'ala pilih malaikat Jibril, Mikail. Allah Ta'ala pilih malaikat Israfil, Mikail, Jibril. Allah Ta'ala telah pilih malaikat-malaikat ini sebagai malaikat-malaikat yang hebat di sisi Allah SWT. Begitu juga di kalangan makhluk Allah SWT yang bernama manusia ni, Allah Ta'ala telah pilih 124,000 anbiya alaihi salatu wassalam. Daripada 124,000 para anbiya, Allah telah pilih 313 para rasul. Daripada 313 dan daripada 124,000 ni, kita wajib mengetahui seperti mana disebut dalam Quran, 25 nabi-nabi yang termaktub nama dalam Quran. Kemudian daripada semua ini, Allah Ta'ala telah pilih 5 ulul azmi, dan semua ni beliau detailkan. Hinggalah beliau telah membawa sirah Nabi SAW dalam bentuk sirah dan fiqh. Dalam bentuk sirah dan fiqh. Dia tulis sirah. Kita kadang-kadang kita baca kitab sirah ni, kita akan dapat baca cerita saja kan, cerita Nabi SAW punya perjalanan, kelahiran Nabi, hijrah Nabi dan sebagainya. Tetapi dalam karangan beliau membawa dalam sirah itu adanya fiqh, dan dalam fiqh itu adanya sirah. Ini hebatnya beliau, dan beliau menulis kitab ini yang saya nak sentuh di sini, iaitu bagaimana beliau menulis kitab ini dalam tempoh safar beliau, dalam tempoh perjalanan beliau. Tak ada bawa apa-apa kitab rujukan, semuanya rujukan daripada dada, daripada hafalan, daripada kefahaman. Beliau tulis dan tulis dan tulis sehinggalah habis kitab Zadul Ma'ad itu, hingga tidak ada pernah beliau merujuk mana-mana kitab fizikal, kerana semuanya berada dalam dada, dan tetapi ditulis dengan detail. Yang aku ambil ini perbincangan ini aku nukilkan daripada kitab sekian pada muka surat sekian, pengarangnya sekian dan sekian. Begitu hebatnya ilmu yang beliau kuasai. Baik, tentang Zadul Ma'ad ni, tentang kitab Zadul Ma'ad, iaitu yang bermaksud Zad ni maksudnya bekalan, Al-Ma'ad ni ialah hari kiamat, bekalan hari kiamat yang telah diajarkan oleh Nabi SAW daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka dalam kitab ini, tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang Allah SWT sekalian, kita akan dapati beliau membincangkan sunnah Nabi SAW dalam setiap perbuatan Nabi, sakanat Nabi dan harakat Nabi. Sakanat ni maksudnya apa? Dalam diam Nabi pun macam mana, Nabi diam pun macam mana, kita kena ikut. Dan harakat Nabi, pergerakan Nabi pun, semuanya itu ada termaktub di dalam kitab Zadul Ma'ad. Dan kepakaran beliau sebenarnya sangat luas, seperti soalan yang ditanya itu, apakah kepakaran beliau, sebenarnya sangat-sangat banyak, dan beliau sebenarnya banyak memudahkan ilmu-ilmu yang sebelum ini mungkin susah dipelajari. Macam kita lah sekarang kan, silibus ataupun karangan-karangan ulama-ulama semasa yang memudahkan ilmu-ilmu yang terdahulu, istilah-istilah yang terdahulu kita mudahkan. Contohnya tentang riba. Kalau dahulu istilah riba nasiah dan riba fadal, tetapi beliau telah memudahkan dengan istilah riba al-jali wa riba al-khafi, riba yang jelas dan riba yang tersembunyi, dan semua itu ada perbincangan dia. Dan banyak lagi sebenarnya kehebatan Ibnu Qayyim dalam ilmu dia. Kalau kita nak jelaskan satu persatu, sebenarnya memerlukan satu program yang khusus untuk ilmu-ilmu beliau. Allahu Akbar. Kemuliaan yang dimiliki dengan ilmu yang sangat luas yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada tokoh ataupun ilmuwan Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan Fadil Ustaz, kita ingin raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, Anna Karnina, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daripada manakah pendidikan awal Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sehingga beliau menjadi seorang ahli fatwa dan menimba banyak ilmu Islam dan mengerti perihal ilmu tafsir? Dan kedua soalannya, apakah nasihat Ibnu Qayyim tentang hati dan lidah? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Masya Allah. Dua soalan yang cukup menarik. Baik, beliau sebenarnya mempelajari ilmu daripada awal lagi daripada keluarga. Daripada mak ayah beliau adalah satu
keluarga yang soleh, yang alim, yang penuh dengan ilmu, dan daripada situlah beliau telah mempelajari ilmu agama, dan ilmu agama yang dipelajari daripada mak ayah sebenarnya lebih berkesan berbanding dengan kita ambil ilmu daripada luar rumah kita. Kerana itu para sahabat radhiyallahu ajma'in dan juga para ulama, beliau mereka menitik beratkan didikan dalam rumah, iaitu madrasah yang pertama adalah mak ayah sendiri. Madrasah yang pertama adalah mak ayah sendiri. Itulah madrasah yang terbaik, yang mana daripada kecil dididik dengan ilmu-ilmu agama, dengan akhlak-akhlak, dan semuanya itu diturunkan kepada anak secara amali, praktikal, secara amali. Contohnya Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, beliau terkenal dengan sifat zuhud dan juga sifat taqwa dan juga kuat ibadat ini, kerana dia lihat depan mata dia bagaimana ayah dia punya solat, bagaimana ayah dia punya akhlak, bagaimana ayah dia mentarbiah pelajar-pelajar di Madrasah Al-Jauziyah. Maka dari situlah dia telah mengambil akhlak dan juga adab-adab dan juga ilmu. Kemudian selepas itu barulah beliau mempelajari daripada ulama-ulama di Damashq, di tanah Syam itu sendiri, iaitu sudah pastilah pada ketika itu ulama di Damashq itu adalah ulama-ulama yang hebat. Dan sebelum kita ataupun untuk kita mengenali sejarah seseorang ulama ni, tuan-tuan perempuan, para penonton yang mata Allah SWT sekalian, sebenarnya kita kena tahu juga suasana keadaan politik ataupun suasana semasa pada ketika itu. Sebenarnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ni, tuan-tuan yang mata Allah SWT sekalian, dia hidup di zaman yang mana ujian yang sangat hebat pada ketika itu. Bukan ujian pada peribadi beliau, secara umumnya masyarakat Islam pada ketika itu sebenarnya dalam keadaan yang kucar kacir, bermasalah, sama ada segi politik ataupun segi sudut akhlak dan sebagainya, seperti mana yang termaktub dalam kitab-kitab tarikh ataupun kitab-kitab sejarah tanah Arab ataupun negara-negara Islam pada ketika itu, yang mana Ibnu Qayyim yang lahir pada tahun 691 Hijrah ni, sebenarnya dia lahir pada ketika umat Islam baru sahaja dikalahkan oleh tentera Tatar Mongol. Kita tahu seperti mana dalam kitab-kitab sejarah menulis bahawa pada tahun 656 Hijrah, Mongol telah serang negara Islam dan telah hancurlah negara Islam pada ketika itu, iaitu ibu negaranya Baghdad, seperti mana yang kita tahulah kisah yang ma'ruf. Dan selepas itu barulah umat Islam nak membangun semula. Dan pada ketika nak membangun itu berlakulah peperangan sesama umat Islam. Peperangan sesama umat Islam, lepas tu baru kalah daripada peperangan Mongol, kemudian juga ada peperangan salib yang mana kita tahu Salahuddin Al-Ayyubi. Itu semua peristiwa sebelum kelahiran Ibnu Qayyim. Jadi ketika Ibnu Qayyim lahir dan membesar, pada ketika itu umat Islam sesama mereka pun ada masalah, dan ulama pun pada ketika itu sebenarnya sedang berlaku perselisihan yang sangat hebat sesama mereka. Pada tahun 600-an dan 700-an Hijrah lah berlaku, yang mana ulama saling salah menyalahkan. Dalam ilmu mereka tu, bukanlah semua, sebahagian daripada mereka bahkan tidak sembahyang di belakang mazhab yang lain. Kalau di Damashq itu ada masjid Umawi, yang mana di situ solat 4 mazhab semuanya imam yang berbeza. Pada ketika itulah Ibnu Qayyim telah melihat masalah ini, masalah yang berlaku depan mata dia, masalah-masalah umat, masalah-masalah ilmu, masalah-masalah amalan penyatuan umat. Maka disitulah beliau telah belajar daripada berbagai jenis ulama, dan daripada situlah, kerana itulah apabila kita lihat karangan-karangan beliau ataupun ilmu-ilmu yang beliau sampaikan adalah lebih pada untuk menyatukan umat pada ketika itu, dan untuk melawan masalah-masalah yang ada pada ketika itu. Dan soalan yang kedua daripada yang bertanya tadi, iaitu berkaitan kata-kata Ibnu Qayyim tentang lidah dan juga hati ini, sebenarnya inilah perbincangan yang sangat luas yang dibincangkan oleh Ibnu Qayyim, iaitu masalah-masalah akhlak, masalah-masalah hati, masalah-masalah lidah. Tapi kita ambil sebagai contoh, contoh yang ringkas tentang nasihat Ibnu Qayyim tentang lidah dan hati. Lidah dan hati ni Ustaz, kalau mohon izin mencelah Ustaz, apabila tersebut tentang lidah dan hati ni Ustaz, mungkin Ustaz akan panjangkan diskusi tentang lidah dan hati, tapi saya kira terbaik kita berjeda sekitar Ustaz. Kita akan nantikan selepas ini apakah yang dikatakan ataupun yang dinyatakan nasihat tentang hati dan lidah oleh Ibnu Qayyim Ustaz. Banyak lagi akan kita kongsikan. Terus yang menonton Daerah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanya Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur. Kita masih lagi berbicara tentang tokoh ataupun ilmuwan Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nur Effendi Hamid. Para penonton, anda yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan, jangan lupa untuk hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda, ataupun paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan kita kembali Ustaz berbicara tentang bagaimana nasihat ataupun pandangan daripada Al-Imam Ibn Qayyim tentang hati dan lidah sebagaimana yang diajukan oleh sahabat Facebook kita Ana Karina. Bila sebut hati ni Ustaz, qalbu Ustaz, jasmaniyun dengan rohaniyun. Jadi yang nak dibicarakan itu yang mana, dan tentang lidah ni Ustaz, yang syair Parsi sebut lidah yang panjangnya 2 inci mampu membunuh manusia yang tingginya 7 kaki Ustaz. Allahu Akbar. Mungkin sedikit penjelasan daripada Ustaz. Boleh teruskan tu? Nak dengar kata-kata Ibn Qayyim Ustaz. Baik. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, para penonton yang rahmat Allah SWT sekalian. Sebenarnya bab lidah dan juga hati ini bukan sahaja Ibn Qayyim yang mendalami dalam nasihat-nasihat tentang lidah dan hati, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis telah membincangkan atau telah menerangkan kepada kita apakah yang sepatutnya kita mentaati perintah Allah dalam hati dan dalam juga lidah kita, dan apa larangan Allah yang patut kita jauhi daripada hati dan juga daripada lidah kita. Jadi tuan-tuan, perempuan, para penonton yang rahmat Allah SWT sekalian, secara umumnya kata-kata Ibn Qayyim dan juga ulama-ulama yang lain sebenarnya berkaitan dengan penyakit hati ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dalam tubuh badan kita ni ada satu pemerintah, iaitu raja, yang mana raja inilah yang mengatur segala rakyat-rakyatnya, mengatur segala rakyatnya. Itulah yang dipanggil hati. Kerana itu Nabi SAW beritahu bahawa sekiranya hati ini baik, maka akan baiklah seluruh tubuh badan. Sekiranya hati kita tak baik, maka tak baiklah seluruh tubuh badan kita. Jadi kerana itu usaha atas hati ini penting. Usaha atas hati ini adalah usaha yang paling utama. Usaha yang paling utama adalah usaha atas hati. Sekiranya hati kita baik, maka baiklah segala-galanya. Itu yang kerana itu penting untuk kita usahakan atas hati. Sekiranya hati ini rosak maksudnya dari sudut sifat-sifat buruk yang ada dalam hati, maka akan rosaklah segala-galanya. Jadi kerana itu usaha atas hati itu penting. Jadi Ibn Qayyim dia telah meringkaskan bahawa hati ini akan rosak disebabkan beberapa perkara. Antaranya ialah berlebihan dalam beberapa perkara. Contohnya berlebihan dalam makan. Makan, kita perlu pada makan. Tetapi apabila berlebihan dalam makan, maka dia akan merosakkan hati. Merosakkan hati ini maksudnya hati jadi gelap. Hati tak kenal Allah. Hati tidak inginkan kebenaran. Hati tolak kebenaran. Hati suka pada maksiat. Dan yang kedua, tidur yang melampau. Dan yang ketiga, pergaulan yang melampau. Pergaulan ni maksudnya apa? Kita perlu berkawan, tetapi kadang-kadang kita apabila kita berkawan lebih daripada yang sepatutnya, sampai waktu untuk baca Quran pun tak ada, waktu untuk solat pun tak ada, waktu untuk tahajud tak ada, maka sudah pastilah kita akan terjerumus dalam masalah melampau dalam pergaulan. Begitu juga dalam bab-bab yang lain, cinta pada dunia, ambil dunia yang lebih, semua itu adalah masalah hati. Dan Ibn Qayyim dalam kata-katanya yang masyhur mengatakan bahawa musibah yang paling besar bagi hati adalah tidak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah hati yang keras tidak kenal Allah. Dia kenal semua. Dia boleh cerita tentang kelab-kelab bola, dia boleh cerita tentang jenis-jenis kereta, dia boleh cerita tentang macam-macam lah, semua dia boleh cerita. Tapi tentang Allah dia tak boleh cerita. Dia tak kenal Allah. Dia tak kenal Tuhan yang telah mencipta dia daripada tak ada menjadi ada. Daripada rahim ibu, lahir, hinggalah membesar, hinggalah mempunyai pekerjaan dan sebagainya. Dia tak kenal pencipta dia yang sebenar, tapi dia hanya mengenal makhluk-makhluk. Dan ini adalah satu kejahilan yang melampau, satu musibah yang besar. Dan
seterusnya ialah tentang lidah. Tentang lidah. Lidah ini pun sebenarnya satu masalah yang besar kalau kita tak jaga. Kerana itu Nabi SAW beritahu bahawa sesiapa tidakkah kau mengetahui bahawa dengan sebab lidahlah ramai orang dicampakkan ke dalam neraka. Kerana itu lidah ni adalah sangat-sangat penting untuk kita jaga. Kerana itu Ibn Qayyim menasihatkan bahawa perbanyakkanlah zikrullah, kerana dengan zikrullah, dengan berzikir pada Allah akan menghapuskan banyak dosa-dosa dan akan menghapuskan banyak kerosakan-kerosakan dalam hati. Dan sebenarnya perbincangan tentang lidah dan hati ini sangat luas sebenarnya. Nanti insya-Allah kita akan masukkan juga sedikit-sedikit tentang nasihat-nasihat. Memang satu perbincangan yang luas tentang lidah dan hati ini. InsyaAllah kita akan sambung tentang lidah dan juga hati ini, Ustaz, kerana kita nak raikan terlebih dahulu sahabat pemanggil yang telah pun menanti di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ana dan Ustaz, saya Ismail. Okey, soalan saya begini, tanya Ustaz. Ada dua soalan ringkas. Yang pertama saya tanya, adakah Ibnu Qayyim Al-Jawziyah seorang yang terlalu tegas di dalam memberi hujah-hujahnya demi kebenaran, sehingga beliau ni rela dirinya dipenjarakan? Lepas yang kedua, dalam usia berapakah Ibnu Qayyim mula mendapat pendidikan keilmuan Islam? Itu soalan saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan yang sekiranya cukup menarik untuk kita bicarakan tentang Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Soalan yang kedua tadi berkenaan dengan sejak usia berapakah beliau telah mendapat pendidikan awal. Baik, kita ambil soalan yang ringkas dulu, iaitu yang kedua tadi. Pada usia berapa, dan itu sudah pasti kita dah jawab tadi sebenarnya. Daripada kecil lagi beliau telah dididik dengan mak ayah beliau dengan tarbiyah yang sangat bagus dari sudut ilmu dan juga amalnya, sudut ibadat. Baik, kita kembali pada soalan pertama pemanggil tadi, iaitu tentang ketegasan beliau. Ya, sudah pasti beliau ni tegas, tetapi tegas beliau bukanlah tegas yang melampau. Beliau ni dikenali sebagai ulama yang tegas tetapi berhikmah. Kerana itu dalam salah satu kata-kata nasihat beliau, apa maksud hikmah? Salah satu kata-kata beliau yang masyhur, beliau menerangkan tentang hikmah. Hikmah ni ialah mengucapkan sesuatu kena pada tempatnya dan kena pada masanya. Dua perkara ni penting. Bukannya kita pakai tabur je kan. Kita cakap memanglah benda tu betul, tapi tak ikut masa, tak ikut tempat. Jadi Ibnu Qayyim memberitahu bahawa hikmah adalah cakap sesuatu yang benar, tepat pada masanya dan tepat pada tempatnya. Jadi beliau seperti mana yang saya kupas tadi dalam sebelum ni, iaitu suasana pada ketika itu. Suasana pada ketika itu memang suasana yang agak teruk lah, dari sudut pemerintahan, dari sudut masyarakat, dari sudut maksiat yang berlaku. Bayangkan pada ketika itu masalah tahlil. Tahlil ni apa dia? Tahlil ni bahasa Melayunya Cina buta lah. Walaupun guna perkataan Cina tu kan, tapi dia bukannya berkaitan masalah kaum Cina. Istilahnya saja begitu, istilahnya. Iaitu cuba menghalalkan isteri yang telah menjadi haram pada seseorang. Maksudnya apa? Jikalau seorang itu dah jatuhkan talak 3 pada isteri dia, maka dia dah tak boleh dah rujuk balik, dah talak 3. Tapi ada orang buat helah, buat trik, buat helah, yang mana dia menghalalkan semula isteri dia dengan cara isteri ni apabila dia boleh halal dengan syarat dia kahwin dulu, lepas bersama barulah halal untuk nikah semula dengan suami yang pertama tadi. Itu cara untuk dia boleh nikah balik dengan isteri yang telah diceraikan dengan talak 3. Ya, apa yang berlaku pada zaman Ibnu Qayyim punyalah dahsyat masalah umat pada ketika itu. Ada kedai-kedai, ada ejen-ejen untuk mentahlilkan, untuk menghalalkan, bukan tahlil, tahlil, halal, menghalalkan, untuk menghalalkan isteri yang haram tadi. Senarainya Anas pun memang ramai cari. Ada ejen, ada ejen dia kan. Sampai tahap macam itu. Ibnu Qayyim menulis dalam kitab dia, apabila kamu melihat wanita-wanita yang beratur untuk mendaftarkan nama dengan ejen-ejen tahlil ni tadi, maka kamu akan rasa heran ke manakah perginya sifat malu wanita pada ketika itu. Jadi nak ceritanya, masalah umat pada ketika itu dahsyat. Jadi tak nak dia kena tegas. Takkanlah nak cakap orang kata lembek-lembek lagi kan. Nak main-main dengan hukum hakam tak boleh. Jadi dengan tegasnya beliau menjalankan dakwah dalam masyarakat, sama ada dengan penulisan ataupun
dengan berjumpa umat pada ketika itu menjelaskan hukum hakam, kerana itu ramai orang tak suka dia. Disebabkan beliau menentang maksiat-maksiat dan kemungkaran pada ketika itu, menyebabkan orang ramai tak suka dia, termasuklah para pemimpin yang banyak makan rasuah pada ketika itu, dan beliau sangat menentang rasuah yang berleluasa pada ketika itu. Dan satu perjuangan yang memang dahsyatlah, menyebabkan ramai orang tak suka, sama ada dari sudut akidah ataupun dari sudut yang lain-lain, hingga beliau telah dipenjarakan. Wallahu a'lam. Itu pengorbanan yang cukup besar demi melihat umat ini selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah tokoh yang kita bicarakan, ilmu Islam, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan Ustaz, insya-Allah sekembalinya nanti kita mungkin boleh sambung sedikit tentang lidah dan juga hati yang dinyatakan oleh beliau. Kita nak berjeda sekali lagi, terus setia menonton tayangan Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahus suduri. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam tayangan Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Nur Effendi Hamid, dan kita masih lagi membicarakan sirah ilmuwan Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan Fadil Ustaz, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton kita yang sudi mengajukan soalan dan juga kemusykilan, yang menghubungi kita di talian dan juga yang menghantarkan menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, kita sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan tadi Ustaz ada menyebutkan Ustaz, bagaimana Ibnu Qayyim menceritakan kepada kita tentang peri pentingnya menjaga hati dan juga lisan, sebagaimana yang diajukan oleh sahabat kita di awal tadi. Tentang Ustaz dah sebut dah, antaranya ialah masalah-masalah yang disebutkan hubbud dunia, cinta kepada dunia, dan juga seangkatan dengannya. Dan saya tertarik tadi Ustaz bila Ustaz sebut tentang makan yang berlebihan Ustaz. Makan ni sedap Ustaz, tetapi dia bila sampai satu tahap yang berlebihan tu, mungkin dia ada kesan dia Ustaz. Dan juga hati dan juga lidah tadi Ustaz sambungan. Baik. Alhamdulillah, memang sebenarnya hidup kita ni penuh dengan imtihan, ujian. Hidup kita ni untuk diuji. Jadi apabila makanan sedap depan mata tu pun ujian juga kan. Nak berhenti ataupun nak teruskan kan. Kalau ikutkan secara umumnya kesihatan kita ni, kalau kita berhenti makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, insya-Allah itu pun sudah cukup untuk kita menjaga kesihatan, sama ada fizikal ataupun kerohanian kita. Baik tuan-tuan puan-puan yang rahmat Allah SWT sekalian, berkaitan dengan lisan tadi, lisan, bagaimana perlunya kita jaga lisan. Ibnu Qayyim dalam nasihatnya mengatakan bahawa kebanyakan masalah hidup manusia ini adalah datangnya daripada lisan, daripada lidah. Contohnya kadang-kadang berlaku pertengkaran suami isteri disebabkan sedikit saja kata-kata yang mungkin mengguris hati suami, ataupun cara menyampaikan pada isteri, komunikasi dengan isteri dan sebagainya. Bila sebut lisan ni, sama ada lisan lidah kita ataupun lisan penulisan kita, mesej WhatsApp dan sebagainya. Jadi apabila kita tidak menjaga lisan kita, lidah kita ataupun percakapan kita, maka akan berlakulah banyak masalah, sama ada dalam keluarga, masyarakat ataupun hukum hakam. Contohnya satu orang ustaz
sedang membicarakan tentang hukum hakam dan mungkin datang satu emosi. Apabila dia tengok satu soalan ni, satu tajuk ni yang memang dia minat untuk dihentam contohnya kan. Dia pun dengan emosi dia kau punya hentam kan. Jadi itu akan datangkan masalah sama ada pada diri dia ataupun pada masyarakat ataupun yang mungkin umat yang datang selepas ni. Mungkin pada ketika ini kita rasa perbincangan kita tu, perbualan kita tu macam sesuai, tapi bila ditonton semula oleh anak keturunan kita, zuriat kita lepas ni, mereka akan lihat betapa teruknya ayah, atuk, nenek moyang mereka dulu. Jadi itu yang kita tak nak. Semua tu kita perlu perhatikan. Kan itu Nabi SAW memberi satu nasihat yang ringkas dan padat. Falyakul khairan aw liyasmut. Lidah ni kita hanya sama ada kita berkata-kata ataupun diam. Bila nak berkata-kata, falyakul khairan, iaitu sekiranya kita confirm benda tu baik, benda tu bagus, barulah kita ucapkan. Kalau rasanya tak bagus, tak baik, tak payahlah ucapkan. Tak payahlah kita semua benda kita nak bercakap, semua benda kita nak masuk campur. Bukan. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik ataupun diam. Walaupun begitu, hukum hakam berkata-kata ni 5 lah. Iaitu hukum yang 5, sama ada wajib ataupun sunat ataupun harus ataupun makruh ataupun haram. Setidak-tidaknya untuk kita jaga perkara ini, setakat yang harus sahaja kita berkata-kata. Maksudnya sama ada yang wajib, seperti kita menyampaikan kebenaran, mengajak berkebaikan, wajib, ataupun yang sunat ataupun yang harus. Seteruk-teruknya sampai harus saja. Jangan sesekali kita berkata-kata yang makruh, apatah lagi yang haram. Jadi kerana itu Nabi SAW juga untuk kita sebagai penutup untuk soalan ni sebenarnya satu jawapan yang boleh kita jawab, tetapi kita ringkaskan. Nabi SAW beritahu bahawa sesiapa yang menjaga 2 perkara ini, aku jamin dia masuk syurga. Apa dia? Apa yang ada di antara 2 rahang dan apa yang ada di 2 kelengkang. Iaitu apa antara 2 rahang, iaitu lidah. Kalau kita boleh jaga lidah kita daripada perkara yang haram, Nabi jamin syurga. Dan siapa yang boleh jaga antara 2 kelengkang, iaitu kemaluannya tidak melakukan benda yang haram, maka Nabi SAW akan jamin syurga. Maka oleh kerana itu, dan kita bawalah perkara ini dalam kehidupan kita, iaitu kita jaga lidah kita dan kemaluan kita daripada perkara yang haram. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi SAW dan masuk syurga Allah SWT. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Ustaz, satu penjelasan yang cukup panjang, tapi itu pun banyak lagi Ustaz yang nak dibicarakan ataupun boleh kita diskusikan tentang lidah dan juga hati. Dan berikutnya Ustaz, kita masih lagi ada sahabat kita di Facebook yang bertanya, Zuhara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pada usia berapakah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mula menulis, dan berapa banyakkah kitab yang telah ditulis oleh beliau? Mohon pencerahan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik, alhamdulillah. Beliau menulis karangan kitab tu wallahu alam tidak ada ditulis dalam sejarah kehidupan beliau pada umur berapa mula menulis kitab. Tetapi beliau menulis kitab-kitab menurut keperluan semasa. Contohnya, beliau mengarang kitab tentang riba, yang mana pada ketika itu umat Islam sedang maju, sedang berkembang dan juga sedang menakluki dunia, kan, 2/3 dunia berada di bawah pemerintahan umat Islam pada ketika itu. Jadi pelbagai jenis perniagaan ada. Jadi beliau telah meringkaskan satu ilmu yang agak penting dalam Islam, iaitu ilmu riba, iaitu satu pendapatan yang haram dalam Islam. Walaupun nampak macam sama seperti jual beli, tetapi dia bukanlah jual beli, bahkan dia adalah perkara yang haram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seperti mana tadi sebenarnya kita ada sebut sedikit tentang riba ni. Umat terdahulu, ulama terdahulu menggunakan istilah riba an-nasi'ah dan riba al-fadal. Kalau kita nak terangkan pun macam kan susah nak terangkan, tapi secara ringkasnya Ibnu Qayyim telah memudahkan, iaitu memberitahu bahawa riba an-nasi'ah ini dikenali sebagai riba, iaitu al-jali, riba yang confirm haram, iaitu jelas haram, yang tidak ada perbincangan lagi dah, memang confirm haram. Dan yang kedua adalah riba khafi, iaitu riba yang tersembunyi. Apa beza antara jali dengan khafi? Beliau menerangkan, iaitu jali ini riba ad-duyun. Duyun maksudnya riba pinjaman. Anas
bukanlah kita ambil contoh yang orang lain lah kan, benda yang haram ni kan. Satu orang memberi pinjam pada satu orang RM1,000 contohnya. Tapi sekiranya bayar lambat naik RM2,000, RM3,000, mungkin jejak sampai RM100,000 macam masalah along lah. Naik bunga. Bunga-bunganya. Itu dipanggil riba duyun, iaitu riba pinjaman. Satu lagi riba buyu', riba yang ada dalam jual beli. Dalam jual beli ni nampak macam jual beli, tapi rupanya dalam tu ada riba-riba tersembunyi. Jadi beliau telah meringkaskan. Kita tak nak bincang secara detail tentang itu, sebagai contoh saja, sebagai contoh, iaitu beliau memudah fahamkan masalah umat pada ketika itu. Begitu juga beliau telah menulis tentang rasuah tadi yang kita telah sebut. Begitu juga beliau telah menulis tentang masalah-masalah tahlil yang menghalalkan isteri tadi, dan telah menulis masalah-masalah tentangan akidah pada ketika itu, iaitu Nasara dan Yahudi. Ada kitab-kitab yang beliau tulis, iaitu beliau menulis secara mengikut keperluan semasa. Dan karangan beliau mencecah 98 buah kitab. Dan perkara ini telah dibahaskan oleh ramai ulama, yang mana sebahagian daripada kitab-kitab itu mafqud maksudnya hilang, tak jumpa dah. Mungkin diberi pinjam pada sesiapa kan. Biasalah macam kita kadang-kadang pinjam nota-nota kawan, lepas tu hilang kan. Jadi ruyup tu kan. Jadi ada kitab-kitab dia yang hilang, dan ada kitab-kitab yang telah dicuri, ada yang kitab-kitab dia yang tercetak, dan ada kitab yang panggil makhtutat, iaitu yang masih tersimpan dan belum dicetak lagi. Dan kebanyakan kitab-kitab ini adalah kitab-kitab yang memang beri manfaat pada umat. Termasuklah sebenarnya kita tak sentuh lagi tentang tib tadi tu kan, dan tentang tib Nabawi, kitab yang menceritakan tentang kesihatan umat Islam ini melalui hadyu ataupun petunjuk Nabi SAW. Jadi jumlah yang beliau tulis adalah 98 kitab, satu kitab yang jumlah yang banyak sebenarnya, wallahu alam. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, 98 kitab ni bukanlah satu jumlah yang sedikit Ustaz. Yang kita sebut tentang kitab Tibun Nabawi, mungkin kita boleh ceritakan sedikit teaser lah kita bagi sebelum kita beralih siaran ke TV9 selepas Ustaz. Mungkin sedikit ringkasan apa itu kitab Tibun Nabawi sedikit. Baik, Ustaz. Sebenarnya kitab Tibun Nabawi ini pun adalah satu kitab yang dikeluarkan daripada kitab Zadul Ma'ad. Dia bukanlah satu kitab yang ditulis khusus berasingan. Dia sebenarnya dalam kitab Zadul Ma'ad, seperti mana kita sebut tadi, Zadul Ma'ad ni satu kitab yang menulis seluruh kehidupan Nabi SAW, para sahabat Nabi, kehidupan Nabi. Kerana sunnah Nabi SAW ni secara umumnya ulama meringkaskan terbagi pada tiga lah. Satu surah Nabi SAW, iaitu para serupa Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW punya pakaian, bagaimana rambut Nabi, janggut Nabi, kehidupan iaitu fizikal Nabi SAW yang boleh kita tiru. Yang kedua, sirah Nabi SAW, kehidupan seharian Nabi SAW, bagaimana makan minum dia, muasyarat dia, munakahat dia, muamalat dia, jual beli dia, akhlak dia dan sebagainya. Satu lagi, yang ketiga dipanggil sarirah Nabi SAW, iaitu dalaman Nabi SAW, fikir, risau, bimbang Nabi SAW, kenapa Nabi menangis, kenapa Nabi gembira dan sebagainya. Baik, salah satu daripada perbincangan tentang sunnah Nabi SAW ialah Tibun Nabawi. Tib Nabawi iaitu perubatan secara nubuah yang Nabi SAW ajarkan. Di antaranya ialah yang disentuh tentang berbekam. Contohnya berbekam ni pada tarikh-tarikh bila, apa yang patut dibuat sebelum berbekam. Secara ringkasnya, sesiapa yang berbekam pada tarikh 20 pada tarikh 17, 19 dan 21 setiap bulan Islam, maka insya-Allah Allah Taala akan beri kesembuhan pada dia, dan ketika bekam baca 7 kali ayatul kursi. Adalah adab-adab yang diterangkan tentang sunnah berbekam dan juga perkara-perkara yang lain, wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Saya tertarik Ustaz, banyak kita boleh kongsikan selepas ini Ustaz antara sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kitab Tibun Nabawi ini dalam bab perubatan. Insya-Allah kita akan berjeda seketika, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran di TV9, kita akan tamat di TV3. Terus yang menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bersua di TV9 selepas ini. InsyaAllah. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala,
lanjutan siaran 30 minit di tambahan di TV9, dan kita masih lagi berbicara tentang sirah ilmuwan Islam, iaitu tokoh yang cukup ulung, iaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nur Effendi Hamid. Dan Ustaz, tadi kita ada bercerita ataupun berkongsi tentang bagaimana dalam kitab Tibun Nabawi, satu kitab yang menceritakan tentang perubatan kaedah yang dibawa oleh para Nabi, terutamanya baginda Nabi SAW, bagaimana sunnah-sunnah dalam perubatan. Di antaranya ialah Ustaz dah cerita tadi tentang bekam. Kita biasa dengar bekam, Ustaz, tapi ayat ataupun amalan-amalan adabnya, kaedah-kaedah yang Ustaz dah kongsi tadi, mungkin ada perkara-perkara lain yang juga dibicarakan dalam kitab Tibun Nabawi, mungkin sebagai panduan kita bersama, Ustaz. Baik, yang menariknya juga sikit tentang bekam tu. Ini adalah salah satu daripada pesanan Jibril pada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita berbekam. Cuma bekam ni kena pilih orang betul-betul mahir, bukannya setakat untuk orang kata cari makan, tetapi dia betul-betul menguasai. Dan juga dalam kitab tersebut ada menyentuh tentang madu, tentang madu. Yang mana madu ni disebut dalam Quran, dan juga kelebihan-kelebihannya disebut dalam hadis Nabi SAW, hingga kan Nabi SAW menanamkan keyakinan terhadap syifa melalui madu ni. Apabila ada seorang sahabat Nabi SAW mengadu pada dia sakit perut pada ketika itu, Nabi kata minum madu. Diminum tak hilang ke? Diminum sekali lagi tak hilang ke? Kali ketiga tak hilang ke? Nabi kata apa? Nabi SAW beritahu bahawa Allah Ta'ala berkata benar, kerana dalam Quran beritahu syifa madu ni, perut engkau yang menipu. Jadi di sini sebenarnya kita nak lihat didikan Nabi SAW tentang kita yakin pada khabar dan tidak yakin pada nazar. Dua perkara ni perkara yang memainkan peranan keimanan kita sebenarnya. Kadang-kadang kita terlebih yakin pada nazar. Nazar ni maksudnya kita punya pengalaman. Kita lebih yakin pada pengalaman berbanding dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah kata kejayaan pada agama, maka kita yakinlah. Janganlah kita duk mencari kejayaan di luar agama. Betul. Allah Taala telah beritahu bahawa kemuliaan itu apabila kita mulia si Allah, walaupun nampaknya kita ni tak mulia si makhluk, maka itulah kita keyakinan kita. Jadi di situ Ibnu Qayyim rahimahullah telah menekankan bagaimana kita kena yakin pada perubatan-perubatan sunnah Nabi SAW seperti madu, dan juga yang ketiga ialah habbatus sauda. Habbatus sauda, bagaimana beliau detail menceritakan tentang kehebatan habbatus sauda, iaitu satu perubatan yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hingga kan beliau membawa hadis tentang habbatus sauda ni syifa likulli da, kecuali maut. Mati je tak boleh diubati dengan habbatus sauda. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan jelas kepada kita, dan yang di luar sana ingin mengamalkan apa yang telah pun diceritakan oleh Ustaz bekam, madu sebagainya, pastikan ori Ustaz Bumi. Itu kena kempen juga tu. Dan ada kelulusan daripada KKM, insya-Allah. Baik, Mas Niza bertanya, Ustaz, soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah sikap terpuji dan keindahan akhlak Ibnu Qayyim sehingga dikagumi beberapa anak muridnya, dan siapakah anak muridnya yang masyhur? Dan yang kedua, dengan kebijaksanaan dan ketinggian ilmu pengetahuan yang dimiliki, Ibnu Qayyim telah menulis beberapa kitab agama. Apakah metod dan tujuan kitab-kitab tulisannya yang menjadi rujukan sehingga sekarang, Ustaz? Baik, Masya Allah. Sebenarnya soalan kedua tu pun termasuk soalan pertama, iaitu berkaitan dengan akhlak dalam menulis. Akhlak ni bukan sahaja ketika kita berhadapan dengan orang, tapi dalam menulis pun ada akhlak dia. Mungkin ada orang, Masya Allah, kalau berjumpa baik cakap dia. Saya pernah berjumpa dengan satu orang, mana kalau berdepan dengan dia, Masya Allah, sangat lembut dia cakap. Tapi kalau tengok dia punya Facebook dia, tulisan dia, memang pedas, pedas kan. Jadi oleh kerana itu kita kena berakhlak dalam setiap tempat. Bukan sahaja ketika kita berdepan secara fizikal, tetapi ketika menulis juga. Jadi Ibnu Qayyim ni dia telah menggabungkan akhlak dalam kehidupan dia, termasuklah dalam penulisan dia. Kerana itu, kalau kita melihat ulama-ulama yang tidak sehaluan dengan dia dalam bidang tertentu, tetap akan mengambil kata-kata dia dalam bidang yang lain. Contohnya dalam bab akidah, contohnya ada ulama yang tidak menerima beberapa pendapat beliau dalam bab akidah, dengan beberapa pendapat beliau, tetapi dalam bab lain dia tetap ambil. Berbeza dengan sebagian ulama yang mana kalaulah orang tak terima pendapat dia, bab lain pun orang tak ambil, menolak secara total. Tetapi Ibnu Qayyim tak. Contohnya seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani,
kalau kita melihat Ibnu Hajar Al-Asqalani ni ada perbezaan dalam bab tertentu dengan Ibnu Qayyim. Ibnu Hajar ni dia terkenal dengan mazhab Syafi'inya, dengan akidahnya, dan dia adalah pengarang syarah Sahih Bukhari, kan, satu orang ulama bermazhab Syafi'i yang mana karangan syarah Bukhari dia tu sangat terkenal, kan. Ibnu Hajar Al-Asqalani ni kitab yang bernama Fathul Bari, tetapi banyak dia nukilkan walaupun dia ada perselisihan pendapat, tidak menerima beberapa pendapat Ibnu Qayyim, tetapi kalau kita baca Fathul Bari syarah Sahih Bukhari ini, kita dapati Ibnu Hajar Asqalani sangat banyak bukan sedikit, sangat banyak menukil daripada kitab Zadul Ma'ad dan juga daripada pendapat-pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi di situ kita lihat akhlak Ibnu Qayyim sebenarnya. Kita nampak akhlak Ibnu Qayyim yang mana orang yang tidak setuju dengan dia pun akan mengambil. Kerana itu ulama mengatakan bahawa Ibnu Qayyim ni dia dianggap bersama sesuatu taifah, sesuatu kumpulan dengan karangan-karangan dia. Kalau bahagian tasawuf mengatakan bahawa Ibnu Qayyim ni bersama kami kerana kitab dia begini. Ulama nahwu dan saraf pula, bahasa Arab pula mengatakan Ibnu Qayyim ni adalah satu orang nahwi yang sangat bagus kerana karangan kitab dia dalam nahwu macam ni. Jadi semua orang mendakwa Ibnu Qayyim adalah bersama kami. Kerana akhlak beliau dalam akhlak beliau sama ada dalam penulisan ataupun di luar penulisan, dan menyebabkan anak-anak murid beliau semuanya mengagumi beliau. Ada setengah anak murid ni dia tak suka juga dengan guru dia, kan, mungkin dengan sebab-sebab tertentu, tetapi Ibnu Qayyim kalau kita lihat anak-anak murid yang dia lahirkan adalah anak-anak murid yang hebat. Satu orang guru akan melahirkan anak murid yang hebat. Itu dia punya kaedah dia. Seperti Nabi SAW, seorang guru yang hebat melahirkan para sahabat yang hebat. Maka siapakah yang lahir di tangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Antaranya Ibnu Katsir. Siapa Ibnu Katsir? Rasanya siapa yang belajar agama semua kenal lah siapa Ibnu Katsir ni, kan. Siapa yang belajar kitab, belajar agama, walaupun mungkin belajar baru setahun dua, insya-Allah mesti akan kenal siapa Ibnu Katsir, iaitu satu orang mufassir, satu orang pengarang kitab tafsir yang sangat hebat, yang mana adalah salah satu rujukan penting ilmu tafsir adalah karangan beliau. Begitu juga Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ini satu orang ulama yang hebat dalam ilmu hadis, ilmu rijal. Dia boleh kenal perawi-perawi hadis ni. Dia boleh menceritakan perawi-perawi hadis, latar belakang dan sebagainya. Begitu juga Ibnu Rajab Al-Hambali. Semua ni adalah ulama-ulama yang hebat yang lahir daripada tangannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka daripada situlah kita fahami bahawa anak murid yang hebat sudah pastilah lahir daripada guru yang hebat. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Tu antara penjelasan yang menzahirkan ketokohan dan juga ulungnya tokoh yang kita bicarakan ini, iaitu ilmuwan Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan kita mesti lagi, Ustaz, untuk kita raikan soalan yang berikutnya, Kak Juzabidi, Ustaz, di Facebook. Soalannya ringkas, apakah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah berkahwin dan siapakah ahli keluarganya, Ustaz? Baik, Masya Allah. Punyalah nak tahu, kan. Pernah berkahwin, tak pernah berkahwin. Alhamdulillah, satu soalan yang sangat bagus, kan. Sebab memang sebahagian ulama tak berkahwin. Dia terlampau sibuk hingga kan tak berkahwin. Antaranya ialah Imam An-Nawawi. Kita kenal Imam Nawawi ni, kan, mungkin pernah dibincangkan dalam, wallahu alam, saya tak pasti, tapi memang satu orang tokoh yang hebat dalam bidang hadis, dalam bidang fiqh, dalam bab azkar dan sebagainya, tazkiyatun nafs dan sebagainya. Satu orang yang hebat. Dia tak kahwin sebab sibuk dengan urusan-urusan keilmuan. Tetapi Ibnu Qayyim tak. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau bernikah, berkahwin, dan terkenal anak-anak beliau iaitu Abdullah dan juga Ibrahim. Ada yang mengatakan anak dia 3 orang, ada yang mengatakan 2 orang, yang mana semuanya anak-anak beliau sama ada 2 ataupun 3 orang ni adalah jadi ulama-ulama yang hebat. Jadi salah satu bukti bahawa guru ni hebat, dia bukan sahaja melahirkan anak murid yang hebat, tapi anak dia pun hebat. Ada setengah orang mungkin dia anak murid dia hebat-hebat, masya-Allah, tapi anak dia entah ke mana, kan. Bahasa mudahnya macam itulah. Tetapi masya-Allah, Ibnu Qayyim anak dia juga adalah anak-anak yang hebat, yang mana terkenal dalam mazhab Hambali,
terkenal dalam pengarangan kitab dan terkenal dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jadi beliau berkahwin dan mempunyai anak, wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Dan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Saya tertarik bila mana di awal tadi Ustaz ada sebut tentang beberapa kalam-kalam mutiara hikmah yang pernah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini antaranya ialah dalam kitab yang lebih kurang 98 kitab dia Ustaz. Insya-Allah kita akan sambung dan juga bicarakan antara kitab-kitab ulung yang beliau pernah karang. Kerana kita nak berjeda sekali lagi Ustaz, kita nak berehat seketika. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Saudara sedang penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nur Effendi Hamid untuk kita membicarakan, mendiskusikan sirah ilmuwan Islam. Siapakah beliau? Iaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang tokoh yang melahirkan ramai ilmuwan-ilmuwan terkemuka. Antaranya ialah Al-Imam Ibnu Kathir, iaitu pengarang tafsir Al-Quran, tafsir Ibnu Kathir. Dan Fadhil Ustaz, kita mengucapkan juga jutaan terima kasih kepada sahabat penonton kita yang masih lagi terus setia menonton dan juga menghantarkan soalan kepada kita. Dan kita nak raikan lagi soalan daripada Hana Wanci Ustaz yang bertanya. Baik, siapakah sosok tubuh yang dikenali sebagai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan susur galur keturunannya, dan mengapakah beliau dikenal sebagai seorang ulama yang mendapat jolokan Sufi Agung? Dan yang kedua, mengapakah beliau menyatakan penting tentang menghargai waktu dan keutamaannya kerana waktu lebih berbahaya daripada kematian, Ustaz? Baik, alhamdulillah. Baik, soalan pertama daripada Hana Wancik tu rasanya kita dah jawab sepanjang program kita ni. Yang kedua berkaitan dengan kata-kata Ibnu Qayyim yang sangat terkenal berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan waktu. Baik, dalam kata-kata hikmah Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bahawa waktu ini lebih ditakuti hilangnya berbanding dengan kematian. Maksudnya kita kena takut, waktu tu terlepas daripada kita. Kita punya sifat takut kita tu lebih kuat, lebih banyak, lebih tinggi daripada takutnya kita pada kematian. Orang sekarang takut mati, kan? Takut mati. Jadi sepatutnya takut hilangnya waktu, takut perginya waktu, lebih kuat lagi kita rasa takut itu. Sebab apa? Soalannya adalah kenapa? Sebab tuan-tuan perempuan rahmat Allah sekalian, Imam Qayyim rahmatullah alaih beritahu kerana dengan terlepasnya waktu, maka terlepaslah, kalau tidak digunakan pada tempat yang betul, maka terlepaslah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kematian melepaskan kita daripada dunia. Dua perkara, iaitu waktu ini tuan-tuan yang Allah sekalian, kalau kita melalui waktu itu pergi begitu sahaja tanpa kita ingat Allah taala, maka dia menjauhkan kita dari Allah. Jauhnya kita daripada Allah itu adalah satu perkara yang musibah besar. Kita kehilangan waktu yang tidak ingat Allah Ta'ala. Tetapi berbeza dengan mati. Apabila kita mati, kita bukan jauh dengan Allah, tapi kita jauh daripada dunia. Kerana itulah Ibnu Qayyim rahmatullah alaih sangat menekankan tentang waktu. Dan perkara ini sebenarnya ditekankan juga dalam Al-Quran. Firman Allah SWT, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu Allah SWT bersumpah demi masa, demi waktu asar, demi masa. Sesungguhnya semua manusia dalam kerugian, tak ada terkecuali mereka yang mempunyai sifat yang Allah Ta'ala sebut selepas ini. Semua manusia dalam kerugian, tak kiralah siapa sahaja dia, semuanya dalam kerugian yang nyata, kecuali mereka yang mempunyai 4 sifat, iaitu orang yang beriman dengan Allah SWT, orang yang beriman yang sempurna, orang yang beramal soleh, dan mereka yang menjalankan amal ma'ruf nahi mungkar, iaitu berpesan-pesan dengan kebenaran, dan mereka berpesan-pesan dengan kesabaran, iaitu istiqamah atas 3 sifat yang pertama tadi, iaitu istiqamah dengan imannya, istiqamah dengan amal salehnya, istiqamah dengan amal bil ma'ruf nahi munkar dakwahnya, hinggalah dia mati bisabar, iaitu sabar atas semua yang dilalui itu, maka dia akan
berjaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini sudah jelas masa seperti mana Ibnu Qayyim nasihatkan kepada kita tentang masa, perkara itu sebenarnya diambil daripada Al-Quran dan hadis juga, iaitu pentingnya untuk kita jaga masa supaya tidak terbuang begitu sahaja. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah. Ibnu Qayyim rahimahullah adalah lautan ilmu dalam pelbagai bidang, dan sesungguhnya Ustaz, bila mana Ustaz dah bicara panjang tentang bagaimana keahlian dan juga keilmuan yang beliau miliki, bukan sahaja dalam bidang kesufian, bahkan memahami Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pelbagai lagi bidang ilmu, meletakkan beliau sebagai seorang tokoh ataupun ilmuwan yang wajar kita kagumi, Ustaz. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan mungkin soalan yang terakhir daripada sahabat kita. Kalau ada kesempatan, insyaAllah kita akan raikan lagi soalan lain. Baik, untuk waktu dan ketika ini kita ada Nurul Hidayah Saifuddin di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cabaran dan kesusahan yang dihadapi oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi? Bagaimanakah cara untuk menjadikan Ibnu Qayyim sebagai semangat dan motivasi untuk kita dalam kehidupan? Sekian. Baik, alhamdulillah, satu soalan yang sangat baik, iaitu bagaimana kita nak bawa kehidupan ulama yang hebat ni dalam kehidupan kita, melalui kita mengenali ataupun kita mengetahui cabaran-cabaran yang dilalui. Dan itulah sebenarnya tujuan kita belajar sirah. Seperti mana sebenarnya banyak kali saya sebut dalam program-program sebelum ini pun, iaitu kadang-kadang ada orang mempertikaikan kan, bertanya kenapa kita nak bincang tentang sirah-sirah yang dah lama dah berlalu, ceritalah cerita tentang sekarang kan. Jadi kita ada pembahagian-pembahagian tajuk perbincangan kita. Jadi sirah ni sebenarnya penting kan, dalam mempelajari sirah ni kita akan orang mereka yang menguasai sirah, dia mampu mencipta sejarah. Maksudnya kita mencipta sejarah kita sendiri apabila kita menguasai sirah mereka yang terdahulu, mereka yang telah berjaya di zaman para sahabat dan juga ulama yang datang selepas itu. Baik, dan Ibnu Qayyim rahmatullah alaihi ni, bagaimana beliau telah berjaya dalam bidangnya, dan musuh-musuh yang memenjarakan beliau, bahkan yang buat keputusan untuk penjarakan beliau tu bukan calang-calang orang kan. Qadi bila sebut qadi ni di zaman dulu, ulama hebat juga kan, ulama hebat, bukannya calang-calang. Tak ada seorang pun yang dikenali hingga ke hari ini keilmuan mereka. Maksudnya musuh-musuh tu tak dikenali. Jadi dari sini kita faham bahawa dalam kita menegakkan kebenaran ni, kita tak perlu takut, dan kita jangan mencari nama, tetapi kita tetap menegakkan kebenaran, kerana Allah SWT pasti akan bersama dengan orang yang benar. Kerana itu Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, kalau kita dapati dalam penulisan beliau, tidak pernah beliau memperjuangkan diri peribadi beliau, tak pernah. Setengah orang, sebahagian orang, walaupun mungkin dia penulis kitab agama dan sebagainya, kadang-kadang ada nampak unsur-unsur dia nak mengkedepankan diri dia. Dia lebih pada nak memasyhurkan diri dia dengan mengatakan bahawa aku telah mengkritik sekian-sekian, maka dia telah kalah dalam perbuatan aku, contohnya. Tapi Ibnu Qayyim tak pernah macam tu. Dalam 98 kitab dia, kita dapati dia penuh dengan akhlak, walaupun terhadap musuh-musuh ilmu dia, orang-orang yang memusuhi beliau, dia tetap berakhlak. Jadi dari sinilah kita lihat bagaimana perlunya kita berakhlak dalam memperjuangkan sesuatu. Tidaklah semestinya apabila kita memperjuangkan kebenaran ni, kita hilangkan akhlak kita. Saya ingat kata-kata salah seorang sahabat saya pernah berkongsi kata-kata dengan saya. Beliau mengatakan bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang yang buruk akhlaknya, adakah kita akan balas dengan akhlak yang buruk? Tak. Dengan kata-kata apa? Adakah patut aku menghilangkan kebaikan aku disebabkan keburukan mereka? Betul. Maksudnya disebabkan keburukan orang lain, apakah patut aku menghilangkan kebaikan akhlak aku? Tak. Jadi di sinilah yang kita dapat pelajari, yang paling penting ialah bagaimana memperjuangkan agama, tak kira pelajar-pelajar ilmu, pelajar-pelajar agama, para asatizah, masyayikh dan sebagainya, para ulama. Tujuan asal kita adalah membantu agama Allah SWT. Kunu ansarallah, jadilah pembantu agama Allah, bukan pembantu diri sendiri, tak. Bukan lebih kita nak menceritakan kehebatan aku ni macam ni, tak. Jangan sesekali kan. Iaitu apabila kita ikhlas. Kerana itu kata-kata Ibnu Qayyim dalam perkara ini, iaitu bagaimana kita nak pelajari sesuatu daripada beliau. Beliau mengatakan bahawa tidak mungkin berkumpul antara ikhlas dan cintakan kemasyhuran, cintakan nama. Tidak mungkin berkumpul. Maksudnya kalau kita ni ikhlas, kita tidak suka kemasyhuran. Antara tanda ikhlas ialah kita tidak terkesan kalau dicaci,
ataupun dipuji. Sama taraf. Kita dipuji ataupun dikeji, tetap hati kita rasa sama. Tapi kalau kita tak ikhlas, kalau dipuji kita rasa wah memanglah akulah. Kalau dikeji kita akan rasa ini tidak betul. Jadi dalam perjuangan Ibn Qayyim rahmatullah alaih, beliau sebenarnya hidup di zaman yang seperti mana kita sebut tadi, masalah yang teruk. Kerana itu pada ketika itu kerajaan yang memerintah adalah kerajaan Mamalik. Kalau kita belajar sejarah umat Islam, ada satu tempoh tu umat Islam diperintah oleh Raja Mamalik. Mamalik ni dia punya teruknya, tak pernah ada raja mereka, ketua mereka yang tamat tempoh pilihan raya. Maksudnya tak pernah ada yang mana dia bila dapat jawatan ketua, dia tamatkan tempoh dia, ataupun dia letak jawatan, ataupun dia mati ketika tak ada. Semuanya mati disebabkan dibunuh. Allah. Punyalah perebutan kuasa pada ketika itu, peperangan sama sendiri. 29 Raja Mamalik semuanya bertukar disebabkan pembunuhan. Sampai tahap macam tu. Itulah zaman yang Ibn Qayyim hidup pada ketika itu. Dan dia hidup memang bawah kerajaan Mamalik pada ketika itu. Jadi nak bayangkan teruknya, dan hinggalah beliau dipenjara disebabkan kesalahfahaman yang sedikit saja sebenarnya, masalah furuk. Apabila beliau mengatakan bahawa tidak boleh bermusafir semata-mata untuk ziarah kubur Nabi SAW. Pada ketika itu kita tak faham mungkin apa yang menyebabkan dia keluarkan fatwa macam tu. Kan? Maksudnya nak musafir ke Masjid Nabawi boleh, tapi semata-mata untuk pergi ke kubur tak boleh. Kita tak faham apa maksud sebenar suasana pada ketika itu. Kan? Mungkin masyarakat pada ketika itu sampai melakukan syirik yang melampau, kufur, khurafat yang melampau dan sebagainya. Jadi kita hanya mengambil apa yang boleh kita ambil kebaikan daripada apa yang ada dalam sirah sejarah Ibn Qayyim, dan yang selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Walaupun begitu, semuanya tidak ada yang maksum. Semuanya adalah ada kebaikan dan keburukan yang kita boleh ambil ataupun yang kita boleh tinggalkan. Allahu akbar. Kemuliaan seseorang apabila dipuji tak terbang, dihina tak tumbang. Itulah yang telah pun dikongsikan oleh Fadil Ustaz. Orang hina kita pun kita tak rasa apa Ustaz. Orang puji kita pun kita tetap merendah diri kita. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi Ustaz, saya kira mungkin soalan yang terakhir untuk kita raikan pada pagi ini berkaitan topik kita ilmuwan Islam, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kita ada soalan Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fas Ismail bertanya, bilakah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah wafat dan di manakah maqam beliau? Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah, satu soalan ringkas yang patut kita jawablah sebagai penutup. Wafat beliau. Dan beliau sebenarnya membesar di Damsyik dan juga meninggal juga di Damsyik. Beliau juga meninggal di Damsyik. Damsyik ni kat mana? Di Syam lah. Kalau kita sekarang dipanggil Syria. Semoga Allah Ta'ala membantu saudara-saudara kita di Syria sekarang yang menghadapi pelbagai masalah dan ujian. Dan beliau dikebumikan di sana di samping kubur ibu beliau, iaitu berhampiran dengan Masjid Umawi. Satu tempat tu dipanggil Babus Saghir. Babus Saghir ni pintu kecil lah, pintu kecil di Masjid Umawi di Damsyik tu. Di situlah beliau dikebumikan bersama dengan ibu bapa beliau. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya, dan secara tak sedar kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jadi 3 pelantikan sebagai akhir Ustaz, mungkin sebagai kesimpulan akhir, 3 pelantikan yang boleh Ustaz kongsikan kepada para penonton. Baik, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan rahmat Allah SWT sekalian, apabila kita mempelajari secara ringkas tentang Ibn Qayyim ni, kita melihat bahawa kehidupan beliau dalam tempoh 60 tahun, iaitu yang dilahirkan pada tahun 691 dan wafat pada tahun 751 Hijriah, yang mana dalam tempoh 60 tahun ini banyak perkara-perkara yang baik yang beliau wujudkan dalam diri beliau, masyarakat dan juga umat, dan yang penting kebaikan beliau hingga ke hari ini ada. Dan itu yang kita nak usahakan, bagaimana kita ni menjadi sumber kebaikan untuk diri kita, masyarakat, dan selepas kita mati pun ada kebaikan-kebaikan yang umat dapat daripada kita. Jadi kita kena fikirkanlah apakah sesuatu yang kita boleh tinggalkan selepas kematian kita hingga umat boleh dapat sesuatu dari kita. Kerana Nabi SAW beritahu, apabila mati Ibnu Adam akan terputuslah segala amalannya kecuali daripada 3. Salah satunya adalah al-ilmu yuntafa'u bihi. Jadi bagaimana kita nak meninggalkan perkara-perkara yang baik, maka janganlah di Facebook ke di YouTube ke di TikTok media sosial dan sebagainya, kita meninggalkan perkara-perkara yang kalau lepas kita mati orang tengok tu, alah ini kan. Sepatutnya kita meninggalkan sesuatu yang baik. Dan yang keduanya, kita kena bersabar dalam perjuangan kita.
kerana perjuangan ini memerlukan kesabaran dan kemanisan dia dapat di hujung perjuangan, sama ada sebelum kita mati ataupun selepas kita mati nanti. Maka di situlah kita akan lihat kebenaran yang akan Allah Ta'ala akan kemukakan, Allah Ta'ala akan zahirkan dengan perjuangan kita. Dan yang ketiga, tuan-tuan, perempuan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, dalam hidup kita ini perlu berakhlak seperti mana Ibn Qayyim telah tunjukkan bagaimana akhlak yang baik hingga musuh pun rasa senang dan tenang dengan kita. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair. Sekali lagi diucapkan kepada Ustaz Nur Effendi Hamid, semoga Allah Taala memanjangkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah, ditambahkan ilmu pengetahuan pada Ustaz, dikurniakan afiat, keselamatan, kesejahteraan dunia dan juga akhirat insya-Allah. Dan pada Ustaz dan juga sidang penonton, esok sebagaimana biasa tayanglah Ustaz akan kembali bersiaran bersama moderator Da'i Azrin dan panel Ustaz Muhammad Ali Sabri Abdul Rahman untuk topik akidah. Menarik topiknya iaitu sihir di zaman moden. Sama-sama kita tonton dan juga ikuti tayanglah Ustaz pada esok hari. Saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'afwa minkum.